Kanan, kami kanan. Cik Charity, Azman Idris, Osman Hamzah. Semua rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian. Semoga dilimpahi rahmat oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan limpahan kurnia daripada Rabbul Alamin, kita menyambung bacaan kita daripada tulisan Tuan Guru kita, iaitu Syekh Dr. Abdullah Yassin, berkenaan dengan hakikat dua kalimah syahadah. Ini buku dia. Ini edisi yang kedua. Ini edisi yang ketiga. Jadi sama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih banyak kepada Tuan Guru kita, kepada Syekh kita, Dr. Abdullah Yassin, kerana sudi menabur jasa kepada kita dalam bentuk nikmat ilmu. Kita dapat manfaat daripada tulisan alim ulama kita. Kita baca satu daripada muqaddimah, muka surat 1 sampai kita berhenti. Kalau edisi lama sampai muka surat 18. Kalau edisi baru, kita berhenti sampai muka surat 14. Ada yang tak ambil? Alhamdulillah. Pertama sekali, saya katakan kita bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada alim ulama kita yang sudi membimbing kita, menulis buku kepada kita, membuat kajian kepada kita. Mereka melakukan munakasyah, murajaah yang begitu hebat, dan mereka menyiapkan laman ilmu yang begitu berkualiti pada kita. Guru-guru seperti inilah ikhwan yang mesti kita cari. Kita jangan biarkan guru-guru yang mempunyai ilmu yang begitu jelas disisihkan. Nama-nama seperti ini, nama-nama Dr. Abdullah Yassin, ini adalah tokoh yang besar sebenarnya ikhwan. Kita kena mendekati mereka, tulisan mereka, mengenal segala bimbingan mereka. Dr. Johari Mat sebagai contoh, Datuk Dr. Johari Mat sebagai contoh, yang berada di Kelantan Darul Naim, adalah guru kita, tokoh besar kita, menulis. Mereka membimbing ilmu kita. Tokoh-tokoh yang ada dalam tanah air kita, seperti Datuk Dr. Fauzi Dariman sebagai contoh. Mereka belajar hadis sampai peringkat PhD dan menawarkan ilmu kepada kita. Mereka berkhidmat kepada ilmu. Di Pulau Pinang kita ada Profesor Dr. Radhi Osman sebagai contoh. Ini adalah orang-orang yang mesti kita berjumpa dan mengambil ilmu daripada mereka ikhwan. Mufti Perlis sebagai contoh, Sahibus Samahah sebagai contoh. Ini adalah orang-orang yang kita kena gali ilmu mereka ikhwan. Guru kita sebagai contoh, Al-Fadhil Syekh kita, Tuan Guru kita, Ustaz Abdullah Iraqi, yang mempunyai master dalam ilmu hadis,
dan sempat menghabiskan PhD dia, tapi tak sempat dibawa balik ke Malaysia kerana negeri perang. Alhamdulillah ikhwan, kita berterima kasih, jazakumullahu khairan kepada mereka. Allah melimpahkan ilmu pada mereka. Tapi sayang, mereka ini tak dikenali. Saya pun tak tahu kenapa mereka tak dikenali, sedangkan ilmu mereka itu subhanallah, masya Allah, hebat ikhwan. Jadi eloklah kita berubah. Kita mencari mursyid yang mempunyai ilmu, bukan mursyid yang mempunyai cerita semata-mata. Kita tukar mursyid kita, pembimbing kita. Orang-orang seperti ini yang sedang kita baca bukunya adalah Dr. Abdullah Yassin. Kita cari ilmu dia dalam YouTube kah, dalam Facebook kah, dalam tulisan kah. Dr. Abdullah Yassin menulis berbagai buku. Ini hakikat 2 kalimah syahadah. Dia ada buku tentang akidah. Dia ada buku tentang tafsir Al-Quran. Ada buku tentang salat, tentang zikir pagi, zikir petang. Dan bermacam-macam tulisan yang doktor keluarkan. Kita cari, kita gali, ikhwan. Kita sampai muka surat 18, kalau edisi baru muka surat 14. Kita masuk tajuk Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber akidah. Kata doktor, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber akidah. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber. Itu perkataan yang kita kena tahu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Farudduhu, Allah mewajibkan kepada kita kembali kepada Allah dan Rasul. Kepada Ibn Qayyim kata, kembali kepada Allah Al-Quran, kembali pada Rasul adalah hadis baginda yang sahih. Jadi merujuk hal-hal agama, terutama dalam hal agama ini, hal yang menjadi tunjang besar adalah akidah. Maka mesti dikembalikan seluruh kepercayaan kita, pegangan kita kepada Al-Quran bermakna kalam Allah, hadis bermakna perkataan, perbuatan, ucapan Nabi, persetujuan baginda semasa baginda hidup secara benar, secara sahih. Ini adalah sumber pegangan kita. Kata penulis, pertama, kenapa Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan sebagai sumber? Dia kata yang pertama, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala pada zaman di mana akidah umatnya telah sangat jauh menyimpang daripada tuntutan iman yang hakiki. Ini bukan sahaja terbatas di kalangan orang-orang musyrikin Mekah, tetapi juga melanda ahli-ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani. Demikian juga orang-orang Parsi, Hindu dan Yunani pula dengan fahaman dan falsafah masing-masing. Kenapa Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber rujukan? Balik kepada sejarah, kepada geografi, kepada history kewujudan manusia. Muhammad bin Abdullah salawatullah wa salamuhu wa ridwanullah alaihi diutuskan oleh Allah di kala akidah umat, pegangan hidup umat, arah tuju perjalanan umat telah pun terpesong jauh. Dalam Yahudi kena, dalam Nasara kena, dalam agama Ahlu Kitab kena, dan juga dalam agama-agama falsafah. Semua kena. Yang kedua, semua keyakinan dan falsafah yang mereka cipta itu adalah sekadar untuk mengetahui perkara-perkara gaib dan apakah yang terdapat di sebalik alam nyata. Usaha mereka berakhir dengan kegagalan sebab manusia tidak mungkin mengetahui perkara-perkara gaib kecuali hanya sangkaan mereka sahaja. Ini yang kedua. Kenapa Islam masuk campur? Kenapa Allah turunkan Islam yang isinya adalah Al-Quran dan Sunnah masuk campur dalam urusan kepercayaan? Kerana manusia sedang mencipta keyakinan terhadap benda-benda yang mata tak nampak, yang kita panggil dengan nama ghaib, sam'iyat, benda yang maghaba 'alal hissi, benda yang tak tercapai oleh panca indera. Bercakap tentang benda-benda alam lain
Kalau Islam tak masuk campur, bimbing. Kalau Al-Khaliq tak masuk campur, pencipta alam tak masuk campur, maka kepercayaan manusia akan jadi kepercayaan yang karut, yang salah, dongeng terhadap benda-benda gaib. Kerana manusia sedang mencipta falsafah gaib. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing mereka yang sedang dalam kesesatan dan tidak tahu jalan mana yang mesti ditempuh untuk menuju Tuhan pencipta mereka. Untuk mengajak mereka tentang apakah hikmah mereka itu diciptanya dan ke mana akhirnya kehidupan ini, dan selanjutnya memberi panduan kepada mereka manakah jalan yang diredai olehnya. Yang ketiga, kenapa Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sumber? Kerana manusia sedang mencari jalan yang benar. Dan andai kata Quran tak masuk campur dalam arah hidup dan tuju manusia, manusia akan tersesat. Manusia akan tersesat. Cuba tengok macam hadis yang begitu masyhur dengan kita. Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan." Nabi kata, kalau Musa masih hidup, kamu ikut Musa dan kamu tinggal aku, Nabi kata, kamu pasti sesat. Kalau kita tengok ungkapan ini, kalau Musa masih hidup, yakni Nabi Musa, kamu ikut Musa dan kamu tinggal aku. Musa hidup, Musa seorang Nabi, seorang Rasul, termasuk di dalam senarai 25 Rasul, termasuk di dalam Ulul Azmi, dan dia ada kitab. Dan kalau Musa hidup, Musa mai pada kita, Musa akan datang dengan Taurat juga. Andai kata Taurat Musa pegang, kamu ikut Musa dan isi Taurat, sedangkan zaman itu aku ada, bersama aku ada Al-Quran dan Sunnah aku. Kamu tinggal yang ini, kamu ambil panduan daripada Musa dan semua yang ada dalam Taurat, maka Nabi kata, kamu tak berjumpa dengan petunjuk Tuhan. Kamu mesti mengambil petunjuk daripada aku dan kitab yang Tuhan turunkan pada aku. Karena itu, kaum muslimin tidak mengambil panduan daripada Bible, daripada Injil. Tidak. Kita bukan umat Bible, kita bukan umat Injil. Kita ummah Quran. Kita ummatul Quran. Kita adalah umat ijabah. Umat ijabah. Umat yang menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita nak mengkaji Bible, nak mengkaji Injil, tidak boleh lebih daripada kita mengkaji Al-Quran. Kerana dalam Bible tidak ada petunjuk. Yang ada petunjuk hanya di dalam Al-Quran. Zaman Bible dah habis. Zaman Injil dah habis. Zaman Taurat dah berlalu. Zaman Injil dah berlalu. Zaman Zabur dah berlalu. Zaman Suhuf dah berlalu. Itu hanya tinggal kitab-kitab kenangan yang kita disuruh imani sahaja. Iman dalam bentuk apa? Dahulu kitab itu Allah turun untuk dipakai oleh umat dulu. Takat itu saja. Daripada akidah kita, sampailah sembahyang kita, kita tak pernah mengambil apa-apa petunjuk daripada Taurat dan Injil. Kerana kitab yang paling sempurna adalah Al-Quran. Lam yaj'al lahu iwaja. Itu Allah tambah sepatah qayyiman liyunzira qayyiman. Allah guna perkataan qayyiman. Dia adalah satu kitab yang qayyiman, yang benar-benar menjadi rojokan, panduan, meluruskan. Kitab yang mengangkat nilai dan memberi nilai, dan memberi peringatan dalam bentuk ba'san syadidan. Dia datang memberi peringatan kepada kita di dalam manusia, di dalam kesusahan yang sangat dahsyat, kekeliruan yang sangat dahsyat. Quran datang qayyiman, memberi hala panduan pada kita. Yang hala panduan Quran itu lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada iwaj, kebengkang-bengkokkan, tidak ada. Jadi kita tidak ada panduan daripada Bible. Kita orang Islam tak tahu apa isi Bible pun, tidak ada apa-apa. Cukuplah Quran itu dipakai untuk berdakwah.
Dan kita tak disuruh mencari persamaan antara Bible dengan Quran. Tak disuruh. Tidak ada tanggungjawab. Kerana kebenaran cuma ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan menghabiskan banyak masa kita dengan belajar benda yang tidak diwajibkan Tuhan pada kita, dengan meninggalkan benda yang diwajibkan Tuhan pada kita. Ya, akhirnya umat menjadi pintar Bible, tapi bodoh Al-Quran. Quran dijadikan perbandingan semata-mata. Sehingga kan dalam dakwah kita, Bible begitu diangkat, sehingga kan tidak ada sunnah diangkat. Umat tak mengenal sunnah dalam dakwah. Maka Nabi menyatakan kepada kita satu perkara penting. Nabi menyebut kepada kita tentang balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Yang kita nak sampai pada orang itu daripada Nabi. Nabi tidak membawa Quran semata-mata. Seperti riwayat Imam Ahmad. Bila diturunkan Quran, diturunkan seumpama Al-Quran, yakni sunnah Nabi. Maka bila kita sampaikan Quran, kita akan kapit Quran itu dengan sunnah. Kerana ayat Quran kebanyakannya ditafsirkan oleh sunnah. Ini seperti kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, Al-Quran memerlukan sunnah lebih daripada sunnah memerlukan Quran. Tapi duka cita bila kita tengok kebanyakan orang mendakwahkan Islam pada orang bukan Islam, dia boleh dakwahkan isi Islam, Quran, dia petik ayat tu, ayat ni, tapi ketika ayat-ayat dia petik itu, dia tidak mengambil hadis yang diiringi dengan ayat itu. Ini suatu kekeliruan yang besar, ikhwan. Yang keempat, kata penulis, Nabi Muhammad SAW mengemukakan dalil-dalil yang kukuh, lagi sempurna, bahawa baginda adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima wahyu dari langit. Baginda menyampaikan kepada umat sambil berkata, ini adalah kalamullah, kata-kata Allah. Aku bacakan kepada kamu. Dan sekiranya kamu tidak membenarkan aku, cubalah kamu bawa pada aku satu surah yang serupa dengannya. Kerana hidup ini memerlukan dalil. Dalil bermakna petunjuk. Dalla bermakna petunjuk. Man dalla ala khairi, siapa menunjuk orang kepada kebaikan, kafa'ilih, dia mendapat pahala macam orang buat baik. Maka dalilun bermakna petunjuk, bukti-bukti yang kita miliki, yang datang daripada Allah dan Rasul, menyatakan kita di atas kebenaran. Maka Allah hantar Nabi Muhammad menjadi sebesar-besar dalil. Nabi Muhammad, perkataannya, perbuatannya, kehidupannya, diamnya, seluruhnya menjadi dalil kepada kita bahawa beliau benar-benar Rasul utusan Allah dan mendapat wahyu daripada Allah. Yang kelima, baginda Rasulullah SAW terpaksa berhadapan dengan kumpulan-kumpulan tersebut yang mempunyai beraneka cara berfikir, ideologi, mazhab dan falsafah. Baginda menjelaskan kekeliruan mereka dengan hujah-hujah yang tidak dapat dipatahkan. Di samping menyedarkan mereka tentang kebenaran baginda bawa, tidaklah salah jika dikatakan bahawa pertembungan yang terjadi pada masa itu adalah pertembungan yang bersifat akidah. Akidah bermakna pegangan hidup, keyakinan hidup, i'tiqad hidup. Maka yang kelima ini penulis kata, kenapa Al-Quran itu menjadi sumber pada kita? Kerana kalau Islam ni tidak ada sumber, bagaimana baginda nak berhujah dengan orang? Orang yang mempunyai berbagai-bagai ideologi, pemikiran, falsafah. Macam mana Nabi nak mematahkan hujah dia? Maka Allah turunkan kalam dia sebagai rujukan kepada Nabi. Dan kalam itu kalam Rabbul Alamin. Kalam itu boleh mematahkan hujah alam ini. Manusia satu juzuk daripada alam. Dan Allah adalah Rabbul Alamin. Kalam dia itu seperti petir menyambak dan mematahkan segala hujah-hujah batil yang ada. Yang keenam, pertembungan tersebut pada asalnya tertumpu kepada dua prinsip utama.
kemudian berpecah kepada banyak cabang-cabangnya. Tengok ini sangat menarik penulis sebut pada kita. Perkara yang keenam ni, salah satu sebab kenapa Quran itu dijadikan sumber kita, yang keenamnya ialah kerana masa Nabi bertembung dengan macam-macam punya pemikiran ni, sebenarnya dia kata asal pertembungan itu di atas dua benda aja. Ya akhirnya dia menjadi banyak benda. Tapi asalnya dua benda. Dan untuk dua benda besar ni lah, Quran itu mesti menjadi rojokan. Kalau tidak, dua benda ni tak dapat dipertahankan. Apa dia? Pertama, prinsip pertama ialah mentauhidkan Allah yang Maha Esa, yang mengandung makna bahawa dialah Tuhan yang Maha Pencipta dan dialah berhak disembah. Dan tidak ada yang menyekutukannya dengan dalam sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, kesempurnaannya dan kesuciannya daripada segala sifat yang tidak layak baginya. Prinsip yang kedua ialah mentauhidkan jalan menuju Allah. Ini bermakna manusia tidak dibenarkan campur tangan dalam urusan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umat tidak dibenarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan berpandukan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali inilah rahsianya kandungan dua kalimah syahadah. Syahadah pertama mengandungi prinsip pertama, iaitu penyaksian kita bahawa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak boleh disekutukan dengan sesiapa atau apa jua. Sedangkan syahadah kedua pula mengandung prinsip yang kedua, iaitu penyaksian kita bahawa kita hendaklah beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah melalui cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni Nabi kena bertembung dengan mereka ikhwan. Apa dia? Kalau kita boleh kata yang lima di atas itu, yang lima sebab-sebab penulis bawa pada kita di atas itu, kesemuanya itu berkenaan dengan perkara yang keenam ni. Yang pertama, dalam hal ketuhanan. Dalam hal mentauhidkan Allah, nak sembah Allah. Dalam hal nak menyembah Allah Ta'ala ini ikhwan, inilah yang terjadi kepada mereka. Apa dia ikhwan? Iaitu mereka mencipta, memberi tokok tambah. Sehinggakan sifat-sifat Tuhan yang benar telah hilang, sifat-sifat yang tak benar pasal Tuhan diberi dan diangkat. Menyampaikan sesuatu tentang diri Tuhan tidak seperti mana Tuhan kehendaki. Kemudian, perkara yang kedua pada ikhwan, perkara yang kebanyakan kita tak tahu, iaitu apa dia? Membersihkan jalan menuju Tuhan. Kita ikhwan dalam hal tauhid, tauhid itu adalah muatan ilmu. Jalan tauhid, kita panggil tariqu ilaihi. Jalan nak sampai pada tauhid, jalan tu kena bersih. Kita tak boleh guna ideologi kita mencipta jalan ke tauhid. Kita tidak boleh nak sampai pada tauhid, kita campur tangan. Tauhid itu Tuhan yang menentukan, jalan menuju tauhid juga Tuhan menentukan. Jadi, untuk berjalan kepada tauhid, supaya tidak ada penyelewengan, kerana itu Allah hantar Rasul membimbing kita. Umat dulu, kalau dia lulus dalam hal mendekatkan diri pada Allah, dalam hal tauhid, dia gagal di dalam jalan menuju Tuhan. Dia nak cipta sendiri. Seperti apa? Tengok surah Az-Zumar kata. Mereka minta pada Allah, tapi mereka mencipta jalan minta. Mereka pergi pada kubur, mereka pergi pada keramat, mereka mencipta jalan yang tak bersih. Bila ditanya pada mereka kenapa, mereka jawab, ini semua liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini semua mendekatkan diri kami pada Allah. Bermakna mereka telah mencemar jalan menuju Tuhan. Sunnah Nabi, manhaj ahlu sunnah, jalan menuju Tuhan juga mesti bersih, mesti tauhid. Maka ini mereka tak boleh faham.
Kata penulis, inilah gamaknya rahasia. Kenapa dua kalimah syahadah itu dia ada kalimah syahadatul Rasul. Kita kena bersaksi di atas kerasulan Muhammad. Kerana kita tidak boleh mencipta jalan. Rasa inilah ikhwan sampai hari ini masalah ni problem. Kita bukan ada masalah dengan selawat, kita bukan ada masalah dengan baca Quran, kita bukan ada masalah dengan zikir, kita bukan ada masalah dengan benda gaib. Kita ada masalah dengan orang nak mencipta cara zikir. Kita berhadapan masalah dengan orang mencipta jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Antara kita dengan umat lain, kita tak pernah berbalah. Khilafkah kita? Kita mesti mendekatkan diri pada Allah. Mana ada khilaf? Kita sepakat. Tetapi kenapa kita berbalah dua tiga perkara? Kerana kita merasakan ada orang mencipta jalan nak mendekatkan diri pada Allah, sedangkan jalan itu telah pun ditentukan oleh Allah dengan perutusan Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi akhir zaman. Tengok kata penulis yang ketujuh. Kedua-dua prinsip utama yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapat tentangan hebat daripada semua pihak. Ya. Semua pihak menentang Nabi, ikhwan. Bila orang tentang Nabi, Nabi nak kena jawab. Kalau Tuhan tidak menurunkan Quran sebagai sumber rujukan, Nabi nak jawab dengan apa? Dan mereka menentang Nabi, ikhwan, di atas dua prinsip ini. Satu apa dia? Tauhid kepada Allah. Allah Ta'ala lah pencipta kita. Kita panggil tauhid rububiyah. Hanya kepada Allah lah kita beribadat. Kita menolak syirik. Itu dipanggil tauhid uluhiyah. Dan jalan mentauhidkan Allah, kita tunggu setiap bimbingan daripada Rasulullah. Dua perkara ini terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Dan dua-dua ni ikhwan, mereka tak setuju. Kalau mereka terima pertama, mereka tolak yang kedua. Iaitu apa dia? Jalan mentauhidkan Allah juga mesti tauhid. Mesti bersih. Maka Nabi ditentang. Siapa yang menentang Nabi? Sebagai contoh. Satu, orang-orang musyrikin Arab berkata, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, aja'alal alihatan ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujaj, inna hadha la syai'un ujab. Mengapa dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa? Sesungguhnya ini benar-benar hal yang sangat menghairankan. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan a'ilahata ilahan wahidah. Ini adalah perkara yang sangat pelik. Sangat pelik. Mereka tengok Rasulullah dengan kaedah dia, kita menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Maka dia rasa pelik. Sangat pelik. Dan Quran menyatakan sebenarnya mereka lah yang pelik. Mereka menggambarkan tentang Tuhan-Tuhan mereka. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang mengambil perlindungan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Anda tengok, yang sekarang ni, mereka sedang berbahas pada prinsip yang kedua. Mereka tak boleh menerima, kata, kena mentauhidkan jalan menuju Allah. Mereka hanya nampak tauhid itu hanya menyembah Allah. Tapi jalan nak sampai pada Allah, mereka nak reka. Tidak, Allah tak benarkan reka. Allah suruh tunggu daripada Allah jalan tu. Allah bimbing. Dia pun tak boleh terima benda tu. Mereka guna kaedah falsafah pada ikhwan. Kita nak pergi ke tempat itu, kita nak menuju. Nawaitu, kita nak tuju tempat tu. So, jalan mana nak pakai, ikut masing-masing pakailah. Tak boleh. Hal tauhid tak boleh demikian. Hal mendekatkan diri pada Allah tak boleh. Muatan tauhid itu kena tauhid. Jalan menuju tauhid mesti juga tauhid. Dan ini tak boleh reka. Kalau reka akan rosak perjalanan tauhid.
Mereka jawab, tengok. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Bukan kami sembah mereka, mereka penolong. Besok di depan Tuhan, mereka akan tolong kami. Ini semua kabel-kabel kita pakai. Kita nak pergi bersemuka dengan Tuhan, terus tak boleh. Kita kena guna mereka. Mereka ni penolong kita di sisi Allah esok. Maka tadi, Az-Zumar ayat 3 tadi, mereka menafikan, ma na'buduhum. Muhammad, jangan kata kami sembah benda ni. Kami tak sembah. Kami tak sembah kubur, kami tak sembah wali, kami tak puja keramat. Tapi benda ini sekadar liyuqarribuna, mendekatkan kami untuk sampai pada Allah. Subhanallah, ikhwan. Tak dibenarkan demikian. Allah menolak dakwaan palsu dan keyakinan yang batil mereka itu. Semua ni salah, kata Allah. Mereka sedang merosakkan jalan menuju tauhid. Maka Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun ilallah la fasadata." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Mereka, tengok perkataan mereka, ikhwan, kami menggunakan Tuhan-Tuhan yang mereka panggil nama Tuhan lah, apa-apalah. Yang dalam surah Nuh disebut dengan 5 nama tu kan. Apa? Ya, apa? Disebut dengan nama apa? Ya'uqa, apa lagi? 5 nama lah, tengoklah dalam surah Nuh tu. Apa nama sekalipun mereka bagi, dan apakah nilai yang mereka letak di situ, kami tak sembah mereka ni semua. Mereka ni hanya penolong, pendekat diri pada Allah. Anda tengok, 22 ni Al-Anbiya, Allah jawab macam mana? Mereka sampai mati kata, benda tu bukan Tuhan. Ini mungkin kami punya tawasul lah, kami punya pendekatan diri kepada Allah. Kami tak sembah kubur. Siapa kata kami sembah kubur? Kami tetap minta pada Allah. Ini cuma perantaraan. Perkataan mereka perantaraan. Mereka tak mengaku benda tu Tuhan. Tapi tengok masa Tuhan jawab macam mana? Tuhan jawab, "Lau kana fihi ma alihatun." Tuhan kata, kalau sekiranya fihi ma alihatun, pada keduanya itu, yakni langit dan bumi, ada Tuhan, ada 2 Tuhan, la fasadata, langit bumi akan rosak. Ketika mereka pakai nama apa pun, Allah menjawab dengan perkataan, kamu telah mentuhankan benda itu. Subhanallah. Kenapa? Kerana jalan menuju Tuhan tak bersih. Jalan menuju Tuhan juga kena satu. Kena tauhid. Kita mentauhidkan Allah, maka jalan mentauhidkan Allah juga mesti tauhid. Tak boleh kita reka-reka. Kita kata mereka ni keramat lah, mereka ni wali lah. Apa kita kata? Tuhan jawab. Tuhan kata, kalaulah di langit bumi ni ada 2 Tuhan. Satu Tuhan yang kamu sembah, lagi satu Tuhan yang kamu tak panggil dia Tuhan. Tapi Tuhan panggil, kamu telah mentuhankan dia. Dia pembawa apa-apa kamu menuju Allah. Nescaya akan rosak langit dan bumi. Sebegitu keraslah Allah menafikan jalan yang tak benar ini, ikhwan. Allah jawab lagi. Allah kata, Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Tadi dia guna perkataan apa? Dia kata haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ni akan bagi pertolongan kepada kami di sisi Allah. Allah jawab. Allah kata qul, katakanlah, lillahi, hanya bagi Allah lah asyafa'atu jami'ah. Syafaat itu keseluruhan milik Allah, bukan milik sekutu-sekutu ni. Yang mereka tak panggil benda tu sekutu.
Mereka panggil benda tu penolong mereka. Allah kata itu semua sekutu. Mereka tidak ada syafaat. Lahu mulkus samawati wal ard. Sedangkan Allah kata bagi Allah lah. Bagi Allah lah. Milik mutlak. Kepunyaan Allah lah milik mutlak. Langit dan bumi. Dan kamu ingat, kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Allah akan hancurkan semua sekutu-sekutu ini. Ayat-ayat di atas adalah bantahan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas penyelewengan prinsip-prinsip pertama yang berhubung dengan masalah akidah. Berikutnya ialah bantahan Allah ke atas penyelewengan prinsip kedua yang berhubung dengan syariat atau peraturan dalam beramal. Penulis kata, dia bawa ayat tadi sampai takat ni, dia kata itulah penodaan kepada prinsip yang pertama. Apa dia prinsip pertama, ikhwan? Mentauhidkan Allah. Ni pula dia kata, cuba tengok. Prinsip yang kedua, apa dia prinsip kedua? Iaitu mentauhidkan jalan menuju Allah. Tengok macam mana Allah bantah. Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang telah mensyariatkan agama bagi mereka, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah bantah. Siapa nak pergi buat peraturan-peraturan ni? Siapa yang nak bagi tahu kata kena ada benda lain yang boleh membantu kita? Kita tak boleh minta terus pada Allah. Siapa yang nak pergi buat peraturan-peraturan ni? Siapa yang nak pergi cipta benda-benda ni? Sedangkan Allah tak izin. Allah tak izin. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani masing-masing mendakwa bahawa golongan mereka lah yang paling betul dan sembahan mereka lah yang paling benar. Mereka juga mendakwa bahawa syurga hanya disediakan untuk mereka, bukan untuk golongan lain. Allah Subhanahu wa taala membantah dakwaan palsu mereka dengan firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Muhammad. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya, jika kita ikuti dengan cermat kandungan ayat Al-Quran, nescaya kita dapati bahawa keseluruhan kandungannya memaparkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas tiga-tiga golongan tersebut, iaitu musyrikin, Yahudi dan Nasrani, untuk memperbetulkan dua prinsip utama, iaitu akidah dan syariah. Yang ni tajuk yang mula-mula sekali kita belajar pada muka surat 1 itu, ikhwan. Apa dia? Iaitu Islam itu adalah akidah dan syariah. Islam itu akidah dan syariah yang mempunyai muatan yang sangat besar, ikhwan. Mempunyai muatan yang pertama, mengesahkan Allah dalam segala ibadat. Yang kedua, mengikuti cara Rasulullah ketika beribadat. Dan penulis bagi tahu kepada kita apa dia, ikhwan? Inilah perkara yang berkeceramuk di dalam agama musyrikin, di dalam keyakinan Yahudi dan dalam keyakinan Nasrani. Ikhwan, sebenarnya benda ini tak patut ada dalam Islam. Sebab apa? Sebab telah diturunkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah untuk membimbing kita. Tiba-tiba, perkara yang tak patut dikelirukan ini kena juga pada orang Islam. Maka menyebabkan Nabi menyebut, umat aku terpecah menjadi 73. Lagi 72 ke neraka, 1 sahaja ke syurga, iaitu siapa? Siapa yang mengikut aku dan sahabat aku. Nombor 8, penulis kata, Al-Quran, orang-orang yang benar-benar ikhlas dan beriman
sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencintai baginda Rasul dan agama yang dibawanya, sanggup mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk membela agama suci dan bersungguh-sungguh mengikuti dan mematuhi kedua-dua prinsip utama dalam beragama, sama ada dalam usaha membersihkan akidah dari segala noda-noda syirik maupun dalam cara mereka mendekatkan diri kepada Allah, yakni ibadat. Allah Subhanahu wa taala menyanjung golongan ini pada banyak tempat di dalam Al-Quran tentang orang yang ikhlas mengikut Nabi, tak mengubah ajaran Nabi, mereka setia dengan jalan Nabi. Allah memuji mereka contohnya dalam surah Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah wallazina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia, Muhammad, adalah orang yang keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rokok dan sujud, mencari kurnia Allah dan keredaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka-muka mereka dari bekas sujud. Ikhwan, pada ayat ini kita dapat lihat satu perkara penting, iaitu Allah guna perkataan ashidda'u 'alal kuffari, iaitu tentang wallazina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Sikap mereka itu sangat syadid, asyidda, sangat-sangat berprinsip, sangat-sangat tegas. Bukan keras, bukan menindah, tetapi tegas atas prinsip. Ke atas apa? Ke atas kufar. Kenapa, ikhwan? Kerana kufar mempunyai masalah dengan dua prinsip tadi. Sama ada dia daripada Yahudi, Nasara ataupun musyrikin. Dia ada masalah dengan dua perkara tadi. Dua prinsip yang penulis duk bahas dengan kita. Jadi dua prinsip ini, ikhwan, kena tegas. Kita tak boleh berlembut dengan dua prinsip ini. Iaitu apabila mereka memberi perkataan yang salah, kita kena bantah dan memberi hujah. Ashidda'u 'alal kuffari. Kerana orang kufar adalah orang yang salah faham dua prinsip ini, ikhwan. Mereka bijak, mereka pandai dalam hal-hal akademik, tapi kerana mereka tidak mendapat petunjuk Tuhan, mereka telah pun menggunakan pemikiran mereka, nafsu mereka, untuk mereka jalan menuju Tuhan. Kalau dibiarkan tidak ada ketegasan, nescaya mereka akan mempengaruhi kita. Maka di atas prinsip akidah yang besar ini, Allah katakan, wallazina ma'ahu, semua orang yang bersama dengan Muhammad, ashidda'u 'alal kuffar, mereka tegas dengan orang kafir. Kerana orang kafir adalah orang yang terseleweng dua prinsip ini, yang dibantah. Tadi penulis membawa ayat-ayat yang membantah. Allah membantah pada orang yang seleweng dua prinsip ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Orang yang tegas dengan orang kafir di atas prinsip ini, penulis kata Allah puji mereka. Allah kata tarahum ruk'an sujjadan. Nampak mereka rokok, mereka sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kerana mereka mencari kurnia Allah dan redha Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allah kata nampak pada wajah mereka daripada kesan-kesan sujud mereka. Mereka tidak mencipta jalan beribadat pada Allah. Mereka beribadat hanya kepada Allah, dan jalan beribadat juga mereka tidak mencipta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dalam sabdanya, khairun nasi qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada kurunku, kemudian mereka yang mengiringinya kurun berikutnya, kemudian mereka yang mengiringinya kurun berikutnya. Ya ikhwan,
Kenapa Nabi puji mereka? Mereka duduk pada kurun Nabi. Kerana pada kurun Nabi, dua prinsip itu jelas dipertahankan. Dua prinsip mana, ikhwan? Yang kita baca tadi, ikhwan. Prinsip yang pertama ialah mentauhidkan Allah yang Maha Esa, yang mengandung makna bahawa dialah Tuhan yang Maha Pencipta, dialah berhak disembah. Prinsip kedua, iaitu mentauhidkan jalan menuju Allah. Yang penulis kata ini bermakna manusia tidak boleh campur jalan mereka-reka agama. Dan inilah yang terkandung dalam makna La ilaha illallah, hanya Allah diibadahi dengan ibadah yang benar, Muhammadun Rasulullah. Hanya Muhammad saja boleh membawa jalan kita menuju Allah. Tak boleh kita reka. Maka Allah puji orang-orang yang duduk pada zaman Nabi, dan Nabi memuji mereka kerana pada zaman Nabi adalah zaman di mana dua prinsip itu dipertahankan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawa ada daripada kalangan mereka dijamin syurga, dijamin masuk syurga dan mendapat keutamaan di sisi Allah. Di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Allahu Akbar. Ni duduk tak duduk bila? Atau kemarin dulu. Ni pula mai. Keturunan Abu Bakar pula mai. Keturunan Abu Bakar. Yang 38 ni. Melingkup balik dah. Abu Bakar lah mai. Mai ke apa? Strip taling. Mai mesyuarat. Lepas ni silat-silat tak ada masalah. Keturunan Abu Jahal pun timai. Anda tengok yang duk melanda kita ni. Masalah sungguhlah, ikhwan. Baginda juga pernah berkata kepada Bilal, "Inni sami'atu daffa na'laika baina yadayya fil jannati." Sesungguhnya Nabi kata, aku mendengar bunyi selipamu, langkahmu di dalam syurga, wahai Bilal. Ini penulis bawa contoh umat-umat generasi yang Nabi jamin mereka itu sebagai ahli syurga. Allahu Akbar, ikhwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwan, cakap ni kita baca, ikhwan, kita mula sedikit mengambil pelajaran bagaimana makna akidah dan syariah. Akidah bermakna keyakinan kita pada Allah. Syariah bermakna peraturan, undang-undang yang Tuhan cipta untuk membentuk keyakinan kita pada Allah. Jadi akidah kita tak boleh bikin, syariah pun kita tak boleh bikin. Kerana akidah dan syariah sebagai syariatnya adalah Tuhan. Sebagai pensyariat, pembikin syariat Tuhan. Akidah dan syariah dibina di atas dua prinsip besar itu. Supaya Allah itu sebagai pencipta, dialah pencipta kita. Dan hanya kepada dialah kita beribadah semata-mata tanpa syirik, tanpa sekutu. Dan apabila kita nak beribadah kepada Allah, kita kena pakai jalan yang Allah cipta, nama dan syariat. Kita tak boleh masuk campur dalam mereka apa-apa peraturan untuk menuju Allah. Rupanya dua perkara ini, ikhwan, sampai hari ini sukar dipahami. Hal-hal bid'ah, hal-hal kesyirikan, kesemuanya berlegar di sini, ikhwan. Di sinilah punca dia. Kenapa orang boleh pertahan bid'ah? Kerana dia tidak tahu prinsip yang sedang kita bincangkan. Penulis tidak habis lagi membawa kepada kita sebab-sebab, ikhwan, kenapa Quran dan Sunnah menjadi sumber. Dia kata perkara yang ke-9. Kenapa Quran itu menjadi sumber kita. Jadi saya ingat kita berhenti perkara ke-9 ni dulu. Sebab dia masih ada yang 10, dia masih ada yang 11. Sebelum kita nak berpindah pada tajuk Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber syariat. Sebagai sumber syariat. Tadi tajuk yang sedang kita bincang, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber akidah. Islam itu adalah akidah dan syariah. Dalam hal akidah, dalam hal syariah, Quran dan Sunnah sahaja tempat rujukan kita, ya ikhwan. Dalam hal amal saleh, Quran dan Sunnah sahaja rujukan kita. Wali-wali tak masuk, mimpi-mimpi tak masuk, tak ada benda yang masuk. Akal manusia pun tak masuk. Mesti berdasarkan Quran dan Sunnah.
Jadi dia bawa pada bahagian pertama, Quran dan Sunnah sebagai sumber akidah. Ini pula Quran dan Sunnah sebagai sumber syariah. Kita tak boleh bersyariat melainkan dengan Quran dan Sunnah juga, ikhwan. Lepas tu kita akan tengok tajuk sikap sahabat terhadap dua prinsip ini. Ini menarik, ikhwan. Dua prinsip yang kita bincang tadi, macam mana sahabat faham benda tu. Kita akan terangkai. Saya fikir, ikhwan, saya punya pandangan, kalau kita boleh hayati buku ni, bila kita khatam buku ni, saya fikir kalau kita hayati dengan betul, kita akan benci kepada syirik dan bid'ah. Sebenci-bencinya. Kerana kedua makhluk itu makhluk perosak. Perosak kepada tauhid kita pada Allah dan perosak kepada ibadat yang kita lakukan, yang telah kita mendakwa kita mencintai Rasulullah. Bacalah buku ini, hayatilah buku ini, ikhwan. InsyaAllah, semoga kita diberkati oleh Allah. Kita akan sambung pada perkara yang ke-9. InsyaAllah. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wassallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.